Maf'ul bih makna yang kena. Ada perbuatan, ada pelaku, ada yang kena buat. Kalau pukul, ada orang yang memukul, ada yang kena pukul. Yang kena pukul dipanggil maf'ul bih, dan maf'ul bih mestilah baris di atas. Fa'il bagi apa? Depan. Maf'ul bih baris atas. Ustazah baca apa? Al-kitab pula. Dia baca al-kitab. Cuba bariskan al-kitab. Mestilah bariskan atas hujung dia. Kerana apa? Maf'ul bih. Yang kena baca mesti baris atas. Boleh tuan-tuan? Untuk menterjemahkan maf'ul bih, kalau menterjemahkan fa'il macam mana tadi? Oleh. Ini terjemahan dia oleh. Kalau orang tua dulu menterjemahkan maf'ul bih, akan. Boleh tuan-tuan? Kalau nak terjemah cara tua, sebab kita suka yang tua, qara'a makna telah membaca, al-ustazu oleh ustaz itu mana dah itu? Al-Qur'ana akan Al-Qur'an itu. Itu cara kalau kita tengok disiplin kitab tua, dia akan menterjemahkan fa'il tu oleh dan maf'ul bih akan. Cuba terjemahkan semula. Qara'a telah membaca, al-ustazu al-Qur'ana akan Al-Quran itu. Qara'at, kita tak boleh sebut dia sebab pelaku dia dah ada. Telah membaca, al-ustazatu oleh ustazah itu, al-kitabah akan kitab itu. Itu cara terjemahkan. Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah itu. Allah dengar apa? Dia tak nampak. Maf'ul bih dia tidak disebut. Apa yang kita faham? Allah dengar apa? Ungkapan. Misal kata, kalau kita nak buat maf'ul bih, buatlah, tapi dalam kita punya doa tidak disebut al-qawla. Misal kata ucapan. Kalau kita nak buat sendirilah, tapi dalam doa yang diajar oleh Nabi tidak disebut maf'ul bih. Kononnya ada maf'ul bih, dia mesti baris atas. Cuba terjemah sami'a. Telah terjemah. Telah mendengar. Allahu al-qawla akan ucapan itu, akan ungkapan itu. Boleh? Macam itulah. Semua terjemah tua ya dulu Qara'a maknanya al-ustazu al-Qur'ana. Oleh terjemahan untuk fa'il. Akan terjemahan, tetapi dalam bahasa Melayu moden sekarang tak ada dah benda tu Kalau apa menulis salah dalam tata bahasa Melayu sekarang, betul tak cikgu Cikgu bahasa Melayu. Saya tak berapa bagus bahasa Melayu sangat. Dapat 4 di SPM. Malam je bila kena. Masa SRP dulu dah siap-siap, pun tak betul pula dia punya penisurat dia tu. Tak melekat dengan garisan. Buat sekali dah menggelabah dah. Tak dapat cemerlang juga. Qara'at maknanya al-ustazatu al-kitab. Ustazah itu al-kitabah akan kitab itu. Sami'a Allahu al-qawla akan ucapan itu. Tetapi yang ini tidak disebutlah. Kita teruslah.
kepada perkataan yang disebut. Okey, ini pelajaran pertama yang akan diulang Pola ayat dalam bahasa Arab, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Itu pola yang kita kena pegang. Okey, sami Allahu. Apa perkataan selepas dia? Li. Li sahaja. Haraf apa tu? Haraf jar. Apa perkataan selepas dia? Man. Apa makna man? Bukan min, man. Siapa yang? Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim popular ke tak? Popular. Isim apa? Kalau popular mesti ingat. Isim mausul. Mai ulang kaji. Lama dah tak jumpa isim mausul. Kalau kita nak sebut seorang lelaki yang, macam mana bunyinya? Al-Ladhi. Jumpa tak? Warna? Warna pink. Okey, semula. Seorang lelaki yang Al-Ladhi. Dua orang lelaki yang Al-Ladhi. Ataupun Al-Ladhi. Orang-orang lelaki yang Al-Lazina. Itu sekiranya kita nak tengok jantina dan lelaki, bilangan dia kita pecah pada mufrad, musanna dan jamak. Seorang perempuan yang, macam mana nak sebut? Al-Ladhi. Dua orang perempuan yang Al-Ladhi. Ataupun Al-Ladhi. Orang-orang perempuan yang Al-Ladhi. Al-La'i ataupun Al-Ladhi. Itu kalau kita nak tengok dari segi jantina dan bilangan. Kalau kita tak nak tengok jantina dan tak nak tengok bilangan, kita boleh menggunakan kalimah umum untuk semua manusia, seorang atau sejuta. Kita menggunakan siapa yang, bunyinya man. Dia boleh untuk lelaki atau perempuan, boleh seorang ataupun ramai. Kalau untuk benda, kita akan gunakan man. Apa makna man? Apa yang. Okey, boleh tuan-tuan? Di sinilah isim mausul. Allah telah mendengar oleh Allah bagi siapa yang. Siapa yang dia umum, lelaki atau perempuan. Perkataan selepasnya Hamidah. Ini fi'il madhi, tuan-tuan. Cuba tengok rupa fi'il madhi tu. Fi'il madhi kalau kita nak kenal maknanya, dia tengok di hujung. Ada tak penambahan di hujung? Tak ada. Bermakna apa dhamirnya? Huwa. Huwa makna apa? Dia. Dia telah. Hamidah, dia telah memuji. Dia telah memuji. Okey. Cuba jalankan fi'il madhi. Saya nak dengar. Ini Hamidah ikut je pattern baris itu. Cuba jalankan huwa hamidah. Huwa hamidah. Huma. Huma hamidah. Hum. Hum hamidu. Hiya. Hiya hamidah. Huma. Huma hamidah. Kunna. Kunna hamidah. Kunna hamidna. 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 Anta. Anta hamidta. Antuma. Antuma hamidtuma. Antum. Antum hamidtum. Anti. Anti hamidti. Antuma. Antuma hamidtuma. Antunna. Antunna hamidtunna. Apa makna hamidtunna? Laki ke perempuan? Perempuan. Kamu semua perempuan telah memuji. Ana? Ana hamidtu. Nahnu? Huwa? Huwa hamidah. Dia telah memuji, Betul? Laki perempuan? Telah memuji. Mari kita bermain dengan pola ini semula. Cuba terjemah qara'a. Terjemah. Al-ustadu Al-Qur'ana. Akan Al-Qur'an. Itu. Okey. Kalau saya buat begini. Qara'a. Terus saya menyatakan begini. Al-Qur'ana.
Apa makna qara'a? Dia telah membaca. Siapakah pelakunya? Pelaku dia tidak disebut. Hendaklah kembalikan kepada dhamir. Apa dhamir dia? Sebab huwa kan? Jadi pelaku dia di sini, pelaku disebut dalam bahasa Arab apa? Fa'il. Kembalikan kepada dhamir yang tak nampak tu. Apa dhamir dia? Huwa tu siapa? Dia tu mesti kembalikan dia kepada ustaz. Sebab ni cerita yang sama kononnya. Huwa tu ialah ustaz. Huwa tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Seorang ke ramai? Ialah ustaz lah tu. Dia iaitu ustaz telah membaca. Dia tetap jadi maf'ul lebih. Apa tanda maf'ul lebih? Bagi atas. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Qara'a. Dia telah membaca. Tak boleh sebut ustaz sebab tak ada pun dia sebut ustaz. Dia telah membaca. Tapi sebut dia tu mesti tahu. Kembalikan dia tu siapa? Oh ustaz tadi dia telah membaca akan Al-Quran. Tapi kalau nak terjemah tua, dia ni kena terjemah oleh. Macam mana? Telah membaca oleh ustaz itu. Oleh ia. Betul. Ustaz tak sebut. Telah membaca oleh dia. Akan. Ustaz tak terjemah tua? Akan Al-Quran itu. Macam itulah. Okay, sekarang ni cara mencari fa'il. Pertama cari isim baris depan. Kalau tak jumpa, cari dhamir yang tersembunyi. Ya, boleh tuan-tuan? Okey. Jangan pening kepala nak. Ini formula sudah ada sebenarnya. Formula nombor 7. Cuba buka formula. Tapi formula ni taklah mudah nak dipraktiskan kecuali tuan-tuan dah biasa. Okey, cara mencari fa'il nombor 7. Formula warna apa? Biru muda. Formula. Ini bab yang kita belum apa lagi buka lagi. Nombor 7 kan? Cuba tengok formula nombor 7. Fa'il, betul? Nombor 7. Cara mencari fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Ada dua cara. Betul? Pertama, isim marfu' makna isim baris depan. Macam ni. Al-ustadu. Tadi al-ustazatu. Kalau tu Allahu. Itu cara mencari fa'il isim baris depan. Senang tak? Bagi depan. Lepas fi'il cari isim bagi depan. Apa dia kata tu? Melibatkan dhamir dia. Dia tu iaitu huwa atau hiya. Huwa atau hiya sahaja. Macam tadi qara'a apa dhamir dia? Huwa. Kalau qara'at hiya. Dua dhamir tu mungkin tuan-tuan akan jumpa bagi depan. Macam qara'a al-ustazu. Qara'at al-ustazatu. Itu je ya. Okey. Cari isim bagi depan. Kedua, cara cari fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Kita jumpa perbuatan, mesti cari pelakunya. Kalau perbuatan dia membaca, mesti cari orang yang membaca. Ya. Kalau perbuatan mendengar, mesti cari siapa yang mendengar. Itulah fa'il. Kalau macam ni, tak ada isim bagi depan. Qara'a al-Quran. Dia telah membaca Al-Quran. Mana fa'il dia? Ada tak isim bagi depan? Tak ada. Maka fa'il dia ialah kaedah kedua iaitu dhamir yang tersembunyi di sebalik huwa apa? Di sebalik qara'a. Di sebalik qara'a apa yang tersembunyi? Huwa tu ni. Ini dua cara mencari fa'il. Sama ada cari isim bagi depan marfu' ataupun ini dipanggil dhamir yang tersembunyi, DYT. Dhamir yang tersembunyi. Tak apa tuan-tuan? Ya, tenang-tenang. Boleh?
Okey, sekarang saya nak menggunakan kaedah yang kedua. Hamidah. Apa makna hamidah tadi? Dia telah memuji. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari apa tadi? Fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Perbuatan memuji. Siapakah yang memuji tu? Tak bolehlah apa fikir sendiri. Kena tengok kat sini. Ada dua kaedah mencari fa'il. Pertama, cari isim bagi depan al-ustazu. Macam ni. Ini fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il, kena cari apa? Mana fa'il bagi depan dia? Allah. Inilah Allah. Ni fi'il madhi, telah mendengar oleh Allah akan atau bagi siapa yang fa'il, dia telah memuji, maka kita menggunakan kaedah yang kedua, mencari pelaku. Dia telah memuji. Siapa memuji tu? Iaitu hamidah. Apa dhamir dia? Huwa. Betul tak huwa? Cuba jalankan fi'il madhi. Huwa huwa hamidah. Huma hum okey, dhamir tersembunyi. Sebab tu penting saya nak bagi tahu dhamir tersembunyi. Okey, mari kita cari pelaku yang tersembunyi. Ya? Okey, cuba jalankan. Tuan-tuan mesti tahu pelaku dia ialah dhamir yang tersembunyi tu. Saya sekarang ni tak tersembunyi sebab kita sebut huwa hamidah. Sebenarnya hamidah tak ada pun huwa. Nampak ya? Tak disebut huwa, tapi mesti nampak huwa. Siapa tak nampak huwa tak tahu pelaku dia. Itu yang masalah dia akan jadi. Ya? Okey. Boleh? Cuba pegang fi'il madhi. Cuba beritahu kepada saya siapakah pelakunya. Pegang, jangan tengok kat saya. Fi'il madhi tu. Fi'il madhi akan sensitif pada hujung. Dengar saya sebut siapakah pelakunya, iaitu dhamir yang tersembunyi. Hamidu. Itu hum telah pelakunya. Dhamir yang tersembunyi. Dengar lagi. Hamid tu. Tu. Ada sebut ana tak hamid tu? Tak ada. Tu tuan-tuan mesti nampak yang tersembunyi di sebalik tu tu. Ana. Apa makna hamid tu? Aku telah memuji. Bila saya tanya siapakah pelaku dia, janganlah menggelabah, baru sebut aku telah memuji. Siapa yang memuji? Tak jumpalah. Kan kita sebut aku telah memuji. Tetapi perkataan hamid tu tak disebut ana. Okey, cuba tuan-tuan dengar perkataan ini. Siapa yang memuji? Dhamir tersembunyi. Hamidat. Iya. Mesti seorang perempuan. Hiya. Dia perempuan telah memuji. Di sini hamidah. Siapa yang memuji? Huwa. Sebab tu fa'il, pelaku dia huwa. Huwa tu ya. Bila sebut dia dhamir ganti nama diri, mesti tahu siapa yang memuji tu. Yang memuji tu ialah umum, iaitu man. Ni orang ni telah mendengar oleh Allah bagi siapa yang atau orang yang dia tu orang tadi telah memuji. Okey tuan-tuan, boleh bersama dengan saya? Okey, balik nanti tuan-tuan berehat lah. Kalau berat, tidur dulu, berehat. Jangan makan tengah hari. Okey, sekarang ni saya nak buat satu ayat lain pula. Ayatnya begini. Siapakah fa'il? Apa makna fa'il? Pelaku pada perkataan ini. Qara'tu. Ana betul Betul. Ya. Betul. Fi'il madhi
Bila kita jumpa fa'il, kita kena cari apa tadi? Fa'il, pelaku. Aku telah membaca. Siapa yang membaca? Aku. Sebab tu adalah ana. Ana ni ana lah. Okey. Qara'tu al-Qur'ana. Kenapa saya bagikan atas? Maf'ulun bih. Mesti bagi atas kan? Cuba terjemah. Qara'tu, aku telah membaca. Itu orang muda terjemah. Orang tua? Oleh aku. Dia mesti akan terjemahkan fa'il itu oleh. Kalau kita tua telah membaca oleh aku Al-Qur'ana. Al-Quran, akan Al-Quran itu. Cara terjemah muda, qara'tul Qur'ana. Macam tu lah. Dogol dia. Tak adalah kesusahannya menterjemah tu. Okey, sekarang ni saya tak nak sebut Al-Quran. Saya nak sebut ganti nama pada Al-Quran. Dhamir pada Quran. Ni jantina dia muzakkar ke muannas? Muzakkar, lelaki. Sebab apa muzakkar? Tak ada ta marbutah. Maka apakah dhamir yang patut saya gunakan? Aku telah membacanya. Qara'. Ya, ni contoh. Seterusnya saya nak di sini. Qara'tu tuhu. Betul? Betul tuan-tuan? Yakin. Maka ini dhamir apa dia panggil? Muttasil. Dia muttasil dengan apa? Nah, ini fi'il apa? Fi'il madhi. Muttasil dengan fi'il. Bila kita jumpa fi'il madhi tadi, kena cari apa? Pelaku dia disebut apa? Fa'il dia ialah pada dhamir tersembunyi. Qara'tu apa? Ana lah pelaku. Aku telah membaca. Siapa yang apa yang dibaca? Nya ni. Nya dia tak sebut Quran dah. Saya tak nak guna Quran, saya guna ganti nama. Aku telah membacanya pagi tadi. Sebab dah banyak sangat sebut Quran, tak nak dah sebut. Saya gunakan nya. Maka nya ni adalah dhamir muttasil. Apa makna muttasil? Melekat. Dia melekat dengan apa? Fi'il mesti jadi NP. Maf'ulun bih. Formula nombor 2. Cuba tengok formula nombor 2. Diagram warna biru. Biru muda. Formula nombor 2 menyatakan apa? Dhamir muttasil. Bila dia melekat dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Kalau perbuatan dia membaca, mesti dia yang dibaca. Kalau perbuatan dia memukul, dhamir mesti kena pukul. Kalau perbuatan dia melihat, mesti dia kena melihat. Bukan kena melihat, kena lihat. Okey, kalau perbuatan dia memukul, aku telah memukul, darabtu. Darabtuhu, mesti hu kena pukulnya. Apa makna darabtu? Aku darabtu, aku telah memukul. Darabtuhu, mesti dia tu kena. Perbuatan melihat, ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aituhu, apa maknanya? Aku telah melihatnya. Nya tu mesti yang kena. Ini formula ni mujarrab. Tuan-tuan, sudah dibuat uji kaji, ya. Mesti betul punya. Mana-mana dhamir yang melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih. Dengan ini formula nombor 8 menyatakan apa dia? Sorry. Bukan tu. 7. Tak, nombor 10. Cuba tuan-tuan pegang formula nombor 10. Apa dia? Cara mencari maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih?
Yang kena buat. Kalau perbuatan yang membaca, mesti cari yang kena baca tu apa? Al-Quran kan? Yang kena baca tu, yang kena buat dipanggil maf'ulun bih. Ada dua sahaja mencarinya di dunia Arab ni. Tuan, pergilah Arab mana? Arab Yaman ke? Arab Tunisia, Arab Palestin. Cara mencari maf'ulun bih dua je. Pertama, pertama baca formula nombor 10. Isim mansub iaitu isim bagi atas. Ni. Mesti bagi atas. Mansub mana isim baris. Tuan-tuan contoh tu tak sayang ke tu? Tak apa. RM10 Ustaz. Ya? RM10 je. Ya. Kalau dah berbunga-bunga nanti beli satu lagi ya. InsyaAllah. Alif tunggu je kat belakang. Okey. Cara cari maf'ul bih yang kena ialah dua cara. Pertama cari isim mansub iaitu isim bagi atas. Yang kedua cari dhamir yang melekat dengan fi'il. Mesti jadi maf'ul bih. Jangan ragu. Jangan ragu-ragu lagi. Tentu akan selamat di mana sahaja Arab ada. Mesti betul. Kalau ada dhamir yang muttasil atau melekat dengan fi'il, mesti jadi maf'ul bih. Kalau perbuatan dia mengajar, tiba-tiba ada dhamir yang melekat. Hu ni tidak semestinya hu je ya. Dhamir muttasil yang banyak-banyak tu lah. Okey, contohnya mengajar saya mengajar. Alamtu. Aku kan? Apa menunjuk aku? Tu aku telah mengajar. Okey, saya nak ajar siapa? Dia. Ni dhamir apa dipanggil? Muttasil. Mesti dia yang kena ajar nanti ya. Tuan-tuan semua berfikir saya mengajar siapa? Dia ni yang melekat ni semua akan jadi maf'ulun bih. Okey, aku telah mengajar dibunyi alamtu. Aku telah mengajar. Aku telah mengajarnya. Alamtu hu. Hu mesti jadi maf'ulun bih. Dia yang kena. Aku telah mengajar mereka berdua. Alamtu huma. Mesti huma jadi maf'ul bih. Aku telah mengajar mereka berdua. Aku telah mengajar mereka semua lelaki. Mesti hum jadi sebab apa? Dhamir muttasil dengan fi'il. Aku telah mengajarnya perempuan. Alamtuha. Mesti dia perempuan yang kena ajar. Aku ajar mereka berdua. Alamtu. Aku ajar mereka semua perempuan. Aku telah mengajar engkau lelaki. Siapa yang kena ajar? Ka. Mesti ka punya. Mesti ka sebab dia dhamir yang muttasil. Aku ajar kau berdua. Aku ajar kamu semua. Siapa yang kena ajar? Kum. Kum itulah maf'ulun bih. Kenapa? Sebab dhamir melekat dengan fi'il. Aku ajar kau perempuan. Alamtu ki. Itu jadi maf'ulun bih ki. Aku ajar kau berdua. Aku ajar kamu semua perempuan. Aku ajar aku. Biasa perkataan tu tidak berlaku lah. Aku ajar diri aku boleh juga lah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Ya, tuan-tuan sudah dapat mencari maf'ul bih sama ada cari isim baris atas. Ni sebut isim mansub ya. Jangan takut sangat dengan istilah tu. Tak nak mansub, terus baris atas lah. Yang kedua, cara cari maf'ul bih, mana-mana dhamir yang melekat dengan fi'il mesti dia kena. Cara cari fa'il seperti formula nombor 7. Jangan tengok nombor 7, tengok kat sini je. Ialah cari isim bagi depan. Itu pelakunya. Selepas fi'il cari isim bagi depan. Kalau tak jumpa bagi depan, cari dhamir yang tersembunyi. Kalau perbuatan qara'tu, siapa fa'il dia?
Kalau qara'u. Sebut dhamma dia. Itulah pelaku dia. Qara'u. Apa dhamma dia? Mereka telah membaca. Cuba dengar sekali lagi. Qara'na. Betul-betul dengar. Pendek ke panjang? Saya sebut pendek. Qara'na. Kunna yang melakukan perbuatan. Apa makna qara'na? Kunna. Mereka perempuan telah membaca. Cuba dengan satu lagi. Qara' tua. Ada tak? Ayo, betul. Qara' tua saja. Kalau tak ada, tak payah. Sebab kadang-kadang saya mengajar tengah tension tu. Ya. Antu apa maknanya? Semua nak cari, kita jumpa. Ada tak dhamir antu? Ya. Tak ada. Dia ada anta, anti. Antu tak ada. Okey dah, tuan-tuan. Masih tak tidur Saya takut tuan-tuan tidur sebab saya baru pagi tadi sampai daripada Kuala Terengganu. Tapi sebab bertenang kat tuan-tuan ni terus semangat. Balik saya balik tidur. Okey. Bagi siapa yang hamidah, apa makna hamidah tadi? Dia telah memuji. Dia tu ialah man tadi. Allah mendengar siapa yang dia telah memuji. Perbuatan dia memuji kan? Fi'il madhi kan? Pelakunya ialah huwa. Dia telah memuji. Siapa yang kena puji? Allah. Memanglah betul. Tengok dalam ayat kita lah. Kenapa? Dia. Inilah formula kita ni. Dhamir yang melekat dengan fi'il mesti maf'ul bih. Kalau perbuatan dia memuji, siapa yang memuji? Huwa teman. Dia telah memuji. Siapa yang kena puji? Dia. Nya ni siapa? Allah. Sama ya. Tu Allah. Kalau kita nak sebut hamidallah, dia telah memuji akan Allah. Cuba terjemah cara tua. Cara tua. Ini maf'ul bih Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Fa'il nak terjemah macam mana? Oleh. Maf'ulun bih akan. Cuba terjemah hamidah. Cara tua. Telah memuji oleh dia akannya tu Allah. Ya, ni dia. Dia ni orang yang kena puji. Nya ni bukan orang. Itu Allah. Ya. Okey, boleh tuan-tuan dapat terjemahkan betul-betul. Cuba terjemah cara tua lah. Lepas tu baru muda. Sami'a telah mendengar. Allahu oleh Allah. Kenapa oleh? Sebab fa'il telah mendengar oleh Allah li man hamidah telah memuji oleh dia. Dia ni man tadi. Hu akannya. Berat terjemah tu berbelit-belit kan. Sebab tu orang guru-guru pondok tu lambat ya. Telah mendengar oleh Allah itu. Ya, tu sebab dia tengah menggelabah nak cari mampu lebih. Mana mampu lebih dia? Tak jumpa lagi. Sebab tu solat berapa ya? Tapi ini sebab dah biasa sebut tak adalah panjang. Ini baca kita tu. Telah mendengar oleh Allah itu. Li bagi siapa yang hamidah telah memuji oleh
barulah puas perasaan dia. Kerana telah berjumpa dengan maf'ul bih. Ya. Okey. Cara terjemahan mudah. Sami'allahu, Allah telah mendengar. Senang dia makna dia. Allah telah mendengar. Bagi siapa yang. Okey, hamidah telah memujinya. Allah telah mendengar bagi siapa yang telah memujinya. Senang cakap Melayu. Tapi senang-senang tu tak pasti tuan-tuan tahu fa'il. Ya? Allah mendengar bagi siapa yang dia, iaitu orang tadi telah memuji akannya, nya tu Allah. Dia lebih spesifik lah, lebih tak apa ni kita dapat kenal siapa yang memuji, siapa yang kena puji. Bahasa tu ni bahasa belajar lah. Bahasa belajar kerana ia adalah terjemahan daripada kitab-kitab Arab yang dipelajari oleh tuan-tuan guru kita dulu, yang balik mengaji 15 tahun, 20 tahun di Mekah. Ya, jadi maknanya dia berdisiplin menterjemahkan itu mengikut kaedah nahwu. Tuan-tuan masuk dalam beg ni dah tamat ke? Memang dah cukup masa ya? Dah lebih? Lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.